Hmm. Your voice tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi Okey. wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat petang semua warga Tukang Apa hari ini. Alhamdulillah sekali lagi kita bersiaran di sesi sembang santai yang ketiga. Hari ini alhamdulillah kita dapat satu perkongsian yang akan dikongsikan oleh speaker kita hari ini ya, mantan Prof Madya di UiTM ya, Tuan Rahman Prof Amran Abdul Rahman. Alhamdulillah beliau seorang yang veteran dalam bidang ni ya, berlulusan bidang seni bina dan merupakan rakan saya dah lamalah kenal beliau sejak zaman mengajar dulu ya, insya-Allah. Sekali lagi kami dari grup Tukang Apa hari ini kepada mereka yang baru saja berkenalan dengan kumpulan ini, ia grup tukang, asalnya ialah tukang-tukang DIY ya, tukang buat sendiri di rumah waktu PKP 1 dulu. Sekarang kita dah pun PKP 2, hari ini jumlah COVID makin meningkat dah 4,000 lebih tertinggi di masa kini. Alhamdulillah kita semua yang masih selamat, yang masih berjaya mengawal keadaan, semoga ia menjadi lebih baik di masa depan. Dan daripada situ InsyaAllah kita berada di PKP yang kedua. Mungkin kumpulan Tukang Apa hari ini sekarang sudah bergerak lebih pantas, terlihat ramai tukang-tukang expert yang dapat bersama-sama kongsikan pengalaman dan sebagainya, termasuklah Prof Amran hari ini. Kita bersyukur dapat bersama dengan beliau. Mungkin saya serahkan sedikit masa untuk beliau memperkenalkan diri sebelum kita terus ke sesi persembahan yang dia akan bentangkan. Namun sebelum itu kita berterima kasih ya kepada platform yang menyediakan kita hari ini melalui platform StreamYard yang dianjurkan bersama oleh BerryPay bersama page kumpulan Tukang Apa hari ini dan juga Yayasan Tahfiz Anisa. Jadi situ kerjasama ini menjadikan kita memberikan kita ruang untuk berinteraksi di alam maya seperti ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya serah pada Prof Amran untuk ceritakan sedikit tentang latar belakang dan juga sebagai introduction. Silakan Prof. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in birahmatika arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada kawan sahabat saya yang baik ni, Rahmat Bayudi. Juga kepada platform WhatsApp grup Tukang Apa hari ini yang kebetulan memberi peluang untuk saya berkongsi pengalaman lah ataupun projek-projek yang saya telah buat. Saya sebenarnya segini dah pencen, dah 4 tahun pencen. Jadi kebanyakan masanya berada di rumah. Jadi kebetulan minat tukang kayu ni sebenarnya dah lama, daripada kecil-kecil dulu lagi. Cuma saya tidak adalah formal education ataupun training background on furniture. My background is architecture. Tapi because ada minat tu ada, jadi dia akan berterusan sajalah. Bila ada masa lapang, saya akan buat kerja-kerja di awal ni. Jadi alhamdulillah ada few projek yang saya telah buat, jadi insyaAllah dapatlah saya kongsi. Cuma saya mesti akui bahawa saya ni bukanlah expert dalam furniture, tapi lebih kepada perkongsi secara di awal lah. Maaf kita kehilangan Prof Amran sebentar. Saya pasti mungkin di tempat beliau tu agak sukar line internet ya. Mungkin sesuatu berlaku di situ. Namun sebagai penembung acara ini, kita akan tetangkan sekali lagi dia persembahan yang dipersediakan oleh Prof Amran. Ianya berkaitan dengan hasil kerja yang dilaksanakan setelah beliau bersara ya. Asalnya dia mengajar di Universiti Teknologi Universiti UiTM ya, Institut Teknologi Malaysia. Maaf. Dan beliau sentiasa aktif di peringkat komuniti bersama dengan masyarakat dan membuat pelbagai projek yang berkaitan dengan seni pertukangan. Mungkin internet line kadang-kadang internet line kurang baik sikit agaknya. Welcome back Prof. Welcome back. Saya baru terangkan Prof banyak
menguruskan projek yang berdasarkan kemasyarakatan dan juga elemen-elemen yang berkaitan dengan warisan negara, ya, jawatan warisan. Sebab itu banyak golongan ini, golongan kayu adalah merendah, betul-betul merendah diri Prof ni. Ya, jadi sikit-sikit. Terima kasih Prof. Tanpa buang masa, kita ingin menyerahkan kepada Prof Amran untuk membentangkan apa yang beliau berkongsikan, kerja-kerja yang beliau hasilkan, pengalaman bagaimana. Sebenarnya Prof sebut tadi, memang ni grup DIY ya asalnya, jadi ini DIY. Okay. Good. Cuma ianya ada sedikit kelebihan, iaitu Prof menggunakan banyak bahan-bahan terpakai. Jadi ia antara langkah-langkah yang kelestarian dan juga sustainable development goal lah bagi kata orang tu, SDG, iaitu antara yang kita ingin laksanakan bersama. Jadi dengan itu saya akan kuatkan persembahan yang ingin disampaikan oleh Prof Amran. Saya serahkan kepada Prof Amran untuk meneruskan sesi. Silakan. Okey, terima kasih Rahmat. Baik, kalau kita tengok tajuk apa ni persembahan malam ni, dia lebih kepada idea membuat perabot daripada DIY menggunakan kayu-kayu terbang ataupun kayu-kayu terpakai. Sebab ini adalah satu konsep recycling lah, apa ni 3R yang kita selalu gunakan. Daripada bahan terbuang kita ambil guna, satu kita perbaiki environment, satu untuk kegunaan kita. We save cost, we save money, and then for our own use. Jadi basically kayu-kayu terbang ni, of course dia banyak sumber lah. Jadi saya senaraikan di sini. Contohnya kayu terbang daripada apa ni, kebanyakan construction industry lah. Macam ini misalnya kayu pakir kan. Dekat rumah saya tu kebetulan ada orang buang, lungguk banyak buang. Jadi kita pergi sendirilah, kutip, cari, sift through yang mana baik-baik tu, yang bagus tu kita asingkan. And then kita kumpulkan. Kadang-kadang kita projek bukan ada lagi pun. Tapi sebab minat tu, bila tengok bahan-bahan terbuang tu rasa sayang, rasa what a loss kalau we just leave it there rot for doing nothing. Ataupun termite datang makan, no point, sayang. So we just collect. Cuma bila kita collect, kita tak ada intention nak buat apa-apa. So we have to store somewhere lah. Okay, next Rahmat. So macam ni, saya buatlah simple rak tu untuk simpankan apa ni kayu-kayu pakir tadi. Nampak tu kesan kuning-kuning tu ialah kesan anai-anai lah, sebab dia come in pallet dulu, and then anai-anai kebetulan attack sebelah luar. So the end grain tu semua dah apa ni ada kesan-kesan anai-anai, tapi bahagian dalam masih lagi kemas cantik. So kita kumpul sini itulah waiting game lah. Bila ada time, ada something nak buat, and then kita the stock is already there, kalau kita nak buat something. Okay, next. Alright, ini pun sama juga. Tadi kebetulan bawa bicycle ni, buang-buang sampah, tengok-tengok ada dekat tempat orang buang sampah tu kayu-kayu yang daripada katil agaknya di sana, dia orang dah dismantle kat, tak nak pakai. So kita tengok sayang, we can do something here. So kita ambil lah, buat balik. Ni baru berlaku ya Prof? Ni baru berlaku siang tadi. Masya-Allah. Okay. Kita ni sebab dah ada show malam ni, so kita masukkan latest ni slide kat sini. So kita ambil lah, okay. And then of course sumber-sumber lain yang kita boleh cari, bahan-bahan yang terbuang ni, misalnya bengkel-bengkel lah. Kadang-kadang kawan-kawan kita yang ada bengkel kayu tu, when the cut off tu memang banyak. Sometimes masalah je kadang-kadang bila terlampau banyak kita, we find it difficult nak create space apa semua. Tapi itulah, I'm sure kalau kita pergi ke workshop ni yang kayu-kayu pendek yang kita rasa boleh guna, I'm sure they are willing to give it to us, sebab banyak, bila banyak tak ada ruang nak simpan, so they have to dispose. Kalau dia dispose in the wrong way, kita rasa a bit rugi lah, itu je. Next please. Sama jugalah, kita sama ada collect mana-mana. Ini satu lagi ialah construction site ni. Ini pun the good thing about the scaffolding ni, dia size dia besar, and then some of the wood are quite strong. Jadi kadang-kadang kita tak sangka kayu tu so keras, cuma dia ada kesan-kesan simen. Pasal we have to do some orang kata sanding to remove all this remnants of concrete patches kan.
Itu ada kerja sikit lah. Tapi some of the wood are quite strong. Hardwood which we can use for quite many furniture. Okay, kayu next. construction site ni bagus lah, antara yang kualiti, berkualiti. Dia orang pun guna quality, dia ada spec dia kan. Jadi it's good you're going very very fortunate lah kita boleh dapat some of this wood from construction site. Alright. Alright, another source ialah pellet lah. Sekarang ni memang banyak kalau kita tengok dalam outlet dalam internet apa semua kan. Ada yang jual pellet ni. These are setengah tu pellet baru, setengah tu yang dah dipakai. Cuma pellet ni we have to dismantle lah. Kita beli tak mahal sangat. Mungkin dalam RM10, RM7-8, RM12 bergantung size lah. So we have to dismantle and then insyaAllah we can do quite a lot of things. Kena berhati-hati tanggal itu kata dia. Cuma tanggal dia tu kena elok lah sebab kadang-kadang kalau kita tak pandai pecah pula kan pellet tu. Tapi ada petua, dia orang kata tuang air dulu, basahkan sikit dulu pellet tu sebelum kita tanggalkan, basahkan so that bila kita keluarkan daripada paku tu dia mudah sikit. Tak tahulah itu petua dia lah. Air biasa lah, air apa-apa lah ya. Air biasa. Air biasa je lah, just bagi basah jadi kayu tu lembut and then dia tak tend to crack, pecah lah. Okay, ini juga kadang-kadang kita jumpa yang kayu-kayu orang nak ganti kan. Sebenarnya some of this macam timber decking apa semua ni sebenarnya hardwood. Tapi kadang-kadang owner ni bila dia tengok on the outside surface tu dah memang ada kesan-kesan rod semua. Sebenarnya on the outside skin saja. So kalau kita betul-betul bersih the internal part tu masih lagi strong and very sound. So kalau ada peluang jumpa ni pun ambil, because the good thing kayu macam ni bila kita sand, kita tak perlu nak sand bersih kemas-kemas sampai licin macam kayu baru. So biar sikit some of dia punya rustic, dia punya texture tu maintain. Jadi bila kita buat furniture tu there's a certain texture that you couldn't get from other source, Kayu-kayu macam ni je yang akan dapat create that texture. Ni pun sama juga kerana nasib baik ada macam season effect lah, ada season effect, natural ni lah maksudnya. Kita bukan create, is naturally happening sebab decaying process is a natural process kan. Bukan kita buat dia. Alright. Alright, of course sekarang ni banyak juga outlet yang kita tengok dalam WhatsApp group ke ataupun Facebook yang orang jual kayu second hand. Sama juga lah, dia orang ni pun they get from somewhere, mungkin sometimes they have contract dengan industri kilang-kilang, so they get all this kayu-kayu yang slightly oversized, and then kadang-kadang dia ada pot, benda-benda barang-barang yang import daripada overseas, dia orang letak dalam kayu-kayu pine macam ni. So this traders ni, dia orang akan pergi beli secure and then they put in their yard and then they put up on sale lah. Cuma kita kena rajin pergi melawat lah sebab kadang-kadang stok baru masuk, so you find it very interesting, size yang minat. Kalau kita pergi sekali mungkin kita tak jumpa, but if your interest is there, it's good for you to every 5 days ke 3-4 hari ke pergi ziarah. Ada rezeki, you find a very good wood semua. Macam-macam lah, because dia daripada overseas kan. Dia different sizes, Cuma kadang-kadang kayu kena rajin. Cuma kadang-kadang kayu ni dia ada treatment. Some of this wood dia ada treatment. So kalau kita nak buat apa-apa, make sure kita bersihkan, grind proper. Takut ada chemical kalau itu je lah. Okay. Alright, so just nak share basic tu. Kadang-kadang mungkin especially beginner lah, dia always question apa benda saya nak ada ni untuk buat kerja-kerja macam ni. To me, these are very basic lah. It depend on you. Harga dia pun depend on the brand lah. Macam dulu kita biasa lah dengar, Makita lah, Ryobi lah, macam kamera lah, Nikon apa semua kan. Tapi now we got a lot from China, which is slightly on the lower quality, but it is cheaper, very much cheaper than the big guns. So, and then but they're still quite reliable, based on the price that we pay lah, there's a lot in the market,
Jadi it's up to us lah mana kita nak ambil, as long as cuma yang penting ada some warranty sikit lah. Alright, so dia sekarang ni dia ada pula yang battery. So macam sini saya tunjuk grinder satu yang pakai electricity tu memang quite powerful, which is quite dangerous juga. I mean yang orang yang amateur yang baru nak pakai tu kena quite careful lah. Tapi if they want to be more safe, they can go for yang battery operated ni sebab dia slightly slower and then you can control dia punya speed, which is I bought quite recently and I find it very useful rupanya yang battery operated ni. Cuma and then satu lagi bila beli battery operated kita beli, try to buy 2 battery at the same time sebab kadang-kadang habis and then kita boleh charge at the same time. And then bila habis, kalau satu habis battery have to charge and then take time. That's one of the things that we have to observe lah. Okay, lain betul orbital sander. These are all yang untuk melicinkan surface of the wood lah. And then this one sama lah angle grinder ni, dia ada juga accessory fitting. Kita tak perlu kita boleh pakai sandpaper. Dia ada sandpaper pun ada different grade. Lepas tu dia ada sanding disc tu, dia ada yang size 2 inci, 3 inci, 4 inci. Depend on our needs lah. Macam saya guna yang 4 inci tu quite useful. And then the grade pun ada different numbers lah. Kalau some of us mungkin dah tahu, tiap-tiap sandpaper tu ada yang sangat kasar, medium and then coarse. So kita pilih lah. Kalau yang heavy duty tu ambil yang kasar sikit, tapi bila the final finishing tu ambil yang the final one, so the surface become very smooth before we apply the coating ataupun wood stain whatever lah. Tadi Prof dah jelas sikit. Jadi waktu material yang daripada construction site tu banyak yang ada simen dan sebagainya kan. Itu memerlukan yang macam mana sander tu? To start with the coarse one. The coarse one, dia number sekarang ni. Kalau dia grade 80, grade 100, so the higher the number, the finer the sandpaper quality is. Maybe we start with 80. So we grind, kemaskan dia punya surface, buang dia punya concrete patches semua kan. Of course paku-paku itu keluarkan dulu. After that, kalau the final one, you go lah 180 grade ke. Sampailah 240. Those are the final one. Okay. This one, okay, another one. This one I consider my best friend lah sebab dia akan stay there as long as you fix it dekat kayu, dia akan stay there 24 jam lah, dia tak ke mana, dia bantu kita. Clam ni. Clam ni dia setia betul, dia the most obedient. Jadi kadang-kadang kayu ni kita nak glue kan. So you have to use this dia panggil sebagai F clamp, ada yang C clamp. And there are so many different type lah. Macam ni dia kena pusing. Ada setengah tu yang automatic tekan. I mean the way they function quite differently. Tapi the function is to clamp the components together lah. Especially masa kita glue tu. Okay. And also kadang-kadang masa assembly pun kadang-kadang kita tak ada pembantu. You can use to clamp on one side and then you can work on this side. So clamp ni quite useful actually. Prof memang buat kerja seorang pun kebanyakannya masa, ya betul? Kebanyakannya seorang-seorang je sebab yalah kita satu nak dapat pekerja susah. Lepas tu kita pun kerja-kerja secara part time. Jadi you know it's quite difficult lah kecuali ada yang willing to come as a part time, you know, sejam dua bantu okey lah. Tapi most of the time I'll do on my own. Okay. Alright, ini gergaji. Gergaji pun come in different type. Mungkin at this stage mungkin tak perlu meter saw ataupun circular saw lagi. Jigsaw pun tak apa sebab we are talking about small wood pieces kan. You can just cut gunakan jigsaw je. The top left tu is jigsaw. And then of course manual pun elok juga kalau ada. And then itu yang bawah tu battery operated biasalah. And then also yang hacksaw tu gergaji untuk besi tu, which is good. Especially kalau untuk kayu keras. Kadang-kadang saya gunakan gergaji besi ni. Jadi dia walaupun perlahan tapi it works lah. Kalau kita gunakan saw yang atas untuk kayu keras, dia satu mata dia ni and quite hard lah. Itulah dia pengalaman lah. Okay. Alright. Drill this pun sama juga. In the market now kita ada yang elektrik, yang ada battery operated semua, you know.
all sorts of name lah, new brand name which you never imagine before. And then this one is good sebab bagi kita kadang-kadang kita nak screw, Kita nak screw, we have to drill the hole. Kalau kayu keras, we have to make a pilot hole, they call it. You make a pilot hole dulu, and then baru kita screw. So that screw tu masuk elok. Kalau tak ada benda ni, it's quite difficult lah for us to do the screw. Cuma kalau kayu pine tu, you may screw without the pilot hole. Kalau kayu keras tu, buat pilot hole dulu. So drill ni, this drill is very important. Ya. Ini pun kawan baik jugalah. Kawan baik dia ada juga satu lagi dia panggil impact drill, which is for concrete. Bukan dia ada gegaran so that you want to buat. That one is another case lah untuk buat wall plug so on. That one is a different game lah. But for untuk wood biasa, you can just use a normal drill ni. Okay, kita go to the project. Project saya nak kongsi ni, banyaknya semua dalam ni adalah projek yang saya buat. Tapi ada satu je yang saya kongsi daripada luar. We start with some very, very simple, very basic ni. Ni, I think kita punya other half will be quite happy kalau other better half kan. Kita buat just untuk kitchen roll ni. Simple, tak perlu nak beli pun, You buat base, you buat hole, drill dia. Drill ni selalunya match dengan kayu. Get dekat punya kayu dulu. Ataupun kayu ni yang kita gunakan untuk cat, untuk penyapu, kayu penyapu tu. Dia ni selalunya 25mm ataupun 32mm. So dia ada drill yang size tu. So we just drill. And then ambil kayu ni potong. Masuk itu glue. And then siap lah. Itu aja. Dah banyak ke Prof buat benda ni? Dah banyak dah? Ke satu ni je? Satu untuk sendiri lah. Kalau ada order boleh tolong bantu. Tapi very fast lah. Kayu bulat dah ada. Okay. And then kita nak buat bulat, lubang bulat untuk fit this cylinder wood ni. Cylindrical wood ni. Memang ada mata drill yang size memang fit. There are quite different type lah. Tapi tak apa, itu on the different technique lah. Okay, next lah. Okay, another simple job is buat number untuk pintu pagar kita kan. Rumah kita nombor 4 ke, nombor 6 ke. Macam sini saya lebih buat pada style negatif positif lah, Yang lubang tu, lepas tu biar kekal nombor 4 tu. We don't need to cut 4 complete, lepas tu gelukan kat atas papan. Buat lubang create tu je nak bagi nampak 4 je kan. So, senang. Gunakan jigsaw. Lepas tu mungkin kasar. Buat lubang dulu. So that mata jigsaw tu masuk. And then potong sikit-sikit. And then gunakan filing ke, kikir. Sandpaper sikit-sikit. Licin lah dia. Next one. Kalau next one slide tu dah nampak dah kemas dah. Okay, ni kita dah sanding dah comel dah. Ini lekat lah dekat pintu. It's a very simple, very quick project, Very proud. Kadang tak jadi sikit tak apa. Hasil kerja kita itu, that's the best part tu. Happy. Kemas tu nampak Prof. Sebelum kita teruskan lagi, Prof ada banyak projek nak share dengan kita ni. Lagi banyak yang dia boleh pintarkan. Mungkin sebelum tu saya ingin mengambil sedikit kesempatan di sini. Kita dah lihat dari segi preparation tadi tu. Perlu peralatan yang perlu. Mungkin kalau tengok tu belanja besar agak tu Prof. Ada modal juga yang diperlukan ya. Modal kena ada sikit lah, yes, kena ada sikit lah. Allocate some modal, Want to start something, of course. But but there are so many range of prices, It depend lah. Kalau tak boleh sangat, go for manual lah. Cuma slightly tedious lah kalau kita go for manual. Manual kena orang kuat. Kalau dah pencen dah umur ni payah sikit lah kot. Orang muda mungkin boleh It helps lah. Kalau ada tools of machine ni, power tools ni helps a lot. Orang muda pun it helps a lot. Mungkin saya ingin mengambil kesempatan juga kepada para warga dan follower di page Tukang Apa Hari Ini dan juga grup Tukang Apa Hari Ini Grup ni saya bincang dengan Prof dulu, dia kata grup tu akronim dia saya susah nak sebut. Tapi dia pun kenapa pula? Sekali dia dah join dia baru dia tahu. Jadi grup ini kita
buka ruang kepada dalam komen-komen tu boleh tanya soalan. Kita ada di kalangan admin, kita ada Tuan Azhari, kita pemantau untuk memastikan soalan-soalan tu semua ada di boleh dijawab kalau boleh. Jadi di situ saya ingin memberi peluang, kalau boleh bahasa tu tulisan jangan WeChat tadi susah sikit saya nak baca. Saya tak faham nanti. Jadi kita kalau boleh tulis bahasa sebaik mungkin, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Itu je lah. Kalau ada bahasa lain tu mungkin saya cuba carilah translator kalau ada. Jadi di sini mohon sekiranya ada soalan yang ingin ditetapkan, sila jangan lupa kita boleh tulis di sini. Ada juga yang bertanya tentang bermacam-macam. Di hujung event acara ni kita ada sesi soal jawab. Kita akan baca daripada senarai soalan yang pertama tu, kita cuba jawab dululah insyaAllah ya, dan kita mungkin boleh kumpulkan soalan tu. Tengoklah di sini, kalau saya mampu menjawab. Ya. Dan kalau gitu kita teruskan ya Prof. Seterusnya dengan presentation yang ditetapkan, saya masukkan kembali. Silakan Prof. Okay. Okay lah, ini number yang kita buat untuk pintu pagar. Okay, this one pun a quick project. Semua di sana ni saya kebetulan share dengan my son, dan dia pun minat, sama we work together. Jadi kita tengok ada opportunity. Kebetulan tu jumpa ada besi waste dekat rumah saya tu. Jadi dia ambil gunakan, we make it as a very useful furniture tool untuk hangkan headphone, you know. Besi tu kita ambil dari situ, keluarkan cat dia berkilat cantik, and then just have a base, and tak tu buat lubang, masukkan nut screw kan. Jadi itu je lah, buat sikit. Very quick and very effective. Yang Prof pakai tu banyak? Earphone tu sama? Oh tak, yang ini yang mahal lah, orang muda punya. Okay. Yang ni kodnya. Yang ni pun satu lagi, another design how you can, you know, put on your expensive headphone kan. Very simple. Ambil satu silinder, betul ada satu silinder wood tu, cylindrical wood tu besar, potong, and then you screw on both end. Dah. Jadi you don't have to, you know, do the wood turn nak dapatkan kayu-kayu silinder ni, you know. Waste, kalau jumpa ambil. It's already there, already done for you. Another simple project is Rehan. Sekarang ni kita ada Quran time lah semua kan. Which is you know, quite popular among pensioners, among, you know, in TV pun doing well, you know. So senang, mudah je, you know, buat ensel situ, and then buat dia punya support situ. Taklah Quran. Alright. Tu drawing pun ada kalau nak. Siapa yang buat drawing tu, Prof? Saya selalunya saya akan buat dengan drawing dulu, sebab saya akan tengok kebanyakan kayu-kayu tu, size tu saya dah almost dah remember lah by dia punya sizes kayu-kayu yang ada tu. So from there on I create computer image, buat sikit design dia tu. Jadi senang bila kita tengok dalam komputer tu, this distance is this amount. Kalau sana potong banyak ni panjang dia. Jadi kita just potong and then we assemble lah. Cuma that's dia punya slight advantage lah on my part. Jadi kalau kawan-kawan nak dapat better solution ataupun fast assembly process tu, buat komputer ni cepat sikit lah. Yang kalau tidak, we have to imagine, we have to draw, take slightly longer time lah. Wah, ni ada pattern dekat drawing ni ke, Prof? Ada pattern. Boleh tak, kalau kawan-kawan nak, saya boleh bagi, tak masalah. Tawaran baik tu, terima kasih Prof. Dalam ni ramai orang baik hati, berkongsi pengalaman, boleh kongsi drawing lagi. Masya-Allah ya. Okay. Terima kasih Prof. Alright. This one what we call it, selalunya dalam term ni kita panggil end grain. Bila kayu tu kita potong sebelah tepi dia, bahagian potong tu kita call it end grain. End grain ni of course dia ada beautiful texture lah kan, dia punya pattern, dia punya urat-urat kayu gitu. And by this grain by itself create a lot of different design, texture semua tu. Jadi we can work as a art pieces, you know, work of art. We combine all this potong, cuma thickness dia tu it depends. Sometimes different thickness pun may create certain depth ataupun you know,
3D punya effect. Macam kalau nak flat, just potong the same thickness kan, the same length. Jadi the whole thing bila kita both together, dia become flat lah. But you may need to start put it in a frame first kan. Buat frame dulu. Lepas tu kita squeeze all this kayu-kayu ni lah. Selalunya yang sawn off, yang terlebih potong kan. Tapi dia different sizes. You have to take some time juga lah sebab nak fill up dia punya yang bahagian void tu. But in case you couldn't, cuma bila kita masukkan, kita also glue. But yang bahagian void yang tak dapat masuk tu, sometimes kalau kecil, it's okay, leave it there. Dia tak kacau apa-apa dari segi strength kan. So, you have positive, negative, you know. And then it's depend on creativity kita lah. How kita nak lay out dia punya dia punya pattern tu kan. Sizes. It come wood of different sizes. And then dia punya texture pun different. Dia ada turn left, ada turn right, ada yang straight. So from there on, there's a lot of game where you can play lah. I mean, untuk creativity kita tu, orang kata is borderless lah, you know. You can do so many things. Ini kira art piece lah ya, Prof eh? Kira karya seni tadi. Ya. Karya seni lah, karya seni. Yes, but it demands some imagination. It's good. Bila kita pasang tu, kita ada some concept lah. Okay, I nak the biggest is on the right. The smaller we go on the left kan misalnya. Ataupun dia nak continuity. The line diagonally from top left to bottom right. Dia ada certain continuity. So kita create lah. Ini macam ajar pula architecture semester 1. Begitu. Yelah kot. Betul tu. Ya, mungkin ramai nak berkenalan dengan pattern and texture. Ya Allah. Ini ramai kat luar sana tu ingin teringat-ingat ni. Yalah. Ini pun sama juga lah ya. Kalau kita tengok tadi kan, some of the wood may be different grade of wood. It may have different color, different type, different texture. Tu color tu natural color dia. Saya ambil yang hardwood, yang darker tu of course bukan pine lah, you know. Hardwood. Jadi hardwood ni dia slightly darker color. So inilah just randomly place ataupun kita ada certain design concept tu je. Ini sama, ini satu lagi trik kalau kita nak bagi lebih comel, kayu-kayu lebihan tu kita gluekan buat macam 4 segi yang slide yang gambar sebelah kiri tu. Kita gluekan jadi buat macam satu kayu besar. Itu pun kayu waste juga tu. And then itu dia ada hollow in between. Jadi bila kita potong, dia ada lubang situ. So from this lubang, you arrange juga macam tadi. So you have orang kata void and solid and void and solid. You arrange lah. And the beautiful thing about ni, bila kita letak dalam rumah, ada lampu sebelah atas, you can see the shadow sebelah bawah, ada lubang. Ada certain pattern pula dia create dari situ. Which is quite interesting. So saya ada buat ni, kebetulan kawan minat, so dia dah ambil situ. Dia letak lah dalam rumah dia, bubuh gelas. Tu lah, you can see the shadow kan situ. Yang mana lubang, dia ada light ke bawah. Ini karya penuh seni ni, Prof. Saya kongsi, anybody can do this. You may have your own approach. Kalau tak nak buat 4 segi, you nak buat bentuk 3 segi ke, tak apalah. Tapi buat glue yang macam atas dia lah, buat 3 segi. And then potong. Buatlah pattern apa-apa. Right. Sama juga kalau kita nak main dengan end grain tadi kan. Kita talking about end grain lah ni. End grain kita nak buat checkerboard ke. Cari kayu, tapi kalau dapat of same size, jadi kita potong satu kayu keras, hardwood, satu yang pine. Pine is lighter, hardwood tu darker. And then we just place alternately. InsyaAllah we will get a very good checkerboard. Dan banyaklah benefit ni, boleh main dam, catur ya. Sekarang ni duduk rumah tak boleh buat apa. Budak-budak semua main handphone je, Prof. Tapi ada juga grup-grup yang they love playing chess, which is ataupun we inculcate at least main dam dengan ayah anda bunda kan. Jadi it helps. Betul.
Ni contohnya lah. Cuma dalam ni saya letak dia punya filler in between tu slightly different color, which is I rasa quite careful sikit bila kita letak filler tu, kena letak filler tu okay, cuma bila kita grind tu make sure grind very bersih betul, sebab yang ni grinding atau sanding tu belum habis lagi, so you can see dia punya patches tu nampak lagi lah. But kalau kita dah sanding habis cantik semua, dia kemas lah, licin lah dia punya edges tu. Okay. Alright. This one is small benches. Kalau saya tengok dalam internet dia panggil footstool. Agaknya bila kita duduk atas couch tu, kaki kita akan melunjur, letak atas stool ni lah. Kan? Ataupun dalam, saya sekarang ni saya buat untuk mak saya. Mak saya dia mandi kat bilik air tu, dia orang tak suka nak berdiri kan. So dia orang prefer duduk. So saya buat lah duduk ni. Cuma kita kena gunakan hardwood. Because it's going to be a lot of wet water kan. Jadi kayu keras tu slightly better lah. So sedap duduk situ sambil siram, basuh, mandi. Kau nak buat. Kalau tak nak untuk siram pun tak apalah. Letak somewhere for you to use for many other ni. Letak beg sekolah ke, letak pasu ke, whatever. Macam-macam. So kayu-kayu lebihan tu tak besar sangat, you can use this. Ni tak besar, mungkin about 1 foot, 1 foot by 10 inches. Small stool ni. Alright, and then design simple je, kaki, ni punya tiang, lepas tu lantai. Alright. Sama jugalah, ini slightly different design, tapi the function tu is as a footstool lah, untuk mandi, untuk sebagainya. Macam banyak dah ada Prof buat ni ya? Sebab kayu banyak. I think you can do quite a lot kalau kita manage to secure somewhere, especially kalau of the same size. Yang sonok je kita dapat kayu sumber about the same size. Jadi kita potong, kita boleh multiply into banyak pieces lah. Kan? Cuma kadang-kadang bila kayu of different sizes tu make it quite difficult lah to produce uniform ataupun identical furniture. Ni pun sama agak. Try lah main play around with dia punya kaki, buat tanggam sikit. Kalau try to be artistic sikit, buatlah tanggam situ so that you have a slot untuk letak dia punya kaki. Cuma dia punya kaki tu make sure kita ikat juga sebelah bawah. I experience this one. Kalau kita tak ikat sebelah bawah kaki dia tu, dia tend to longgar juga lah. Walaupun kita secure dengan glue, over time dia akan longgar juga. So kena ada satu kayu cross holding the tiang tu together. Jadi dia lateral movement tu kurang lah. I mean we restrain the lateral movement. Nanti kena explain lateral tu apa tu Prof ya. Dia pasal bracing. Dia goyang ke kanan tu. Goyang ke kanan tu kira lateral lah. Okay. Terima kasih. Ini contoh-contoh dalam komputer. Ini pun sama agak another simple one. Sekarang everybody is talking about gardening lah, pasal outdoor kan. Tak apalah kita hias lah dalam rumah kita. Buat punya kotak-kotak simple-simplenya ni. Letak kita punya pasu. Kita kalkulate sendiri lah berapa banyak nak nampakkan pasu tu. Sometimes pasu tu mungkin boleh masuk tenggelam semua, nampak pokok saja. Ataupun pasu tu cantik, so kita just cover 3/4 saja ataupun half. So kita measure lah kita punya pasu dengan box yang kita nak buat tu. Alah simple sketch boleh buat lah. Yang ni pun another one. Cuma yang ni saya try nak bagi dia boleh stack. Maksudnya kita boleh letak one on top of the other. Kalau kita tengok dia punya detail yang sebelah kanan tu, sebelah kiri tu nampak kan dia punya slot sebelah atas. And then kaki dia panjang sebelah bawah tu. Jadi dia akan house dekat in between tu. So you can stack lah. Jadi in term of storage mudah sikit. Just boleh a little bit of thought je. This one kebetulan ramai, saya kongsi dalam Facebook, ramai juga sonok, dia kata happy, bagus idea ni. Simple je untuk corner kan, untuk corner shelf kat dapur kita, kadang-kadang kat corner tu tak utilize kan. So just a simple shelf macam ni, fix dekat corner, macam-macam boleh letak.
Ya. Especially botol-botol apa ni spices kan. Rosemary lah, rosmariam lah, apa semua boleh masuk situ. Kan? Cengkeh apa semua. Oregano nak buat pizza lah. Semua. Ini cerita lain lah. Rosemary Alright, tu so tak you can banyak do apa. rosemary lah, tak apa. So benda-benda ni lah, which is you utilize the corner by just as a very simple furniture ataupun shelving lah. From the waste wood juga. Ini kebetulan kawan saya lah, dia minta tolong buat untuk ni sebab dia nak tarik dia punya tonggas tu berat sangat di sini. Dia kata tak apalah, try lah design buat simple cut tu. Saya sebab macam tu lah. Buah roda sikit. Tapi kita measure sikit lah the size of the gas cylinder tu semua kan. But this one with the hardwood. Still tak banyak pun kayu dia. Pendek-pendek apa semua. Kompos. Screw. InsyaAllah jadi. Okay. Alright, ni pun satu lagi projek. Papan juga. Papan-papan panjang tu. Kita potong acute angle dia. Kita nak buat satu projek. Nanti kita tengok apa projek dia. Okay. Lepas tu kita dah tu, kita kompos. Lekatkan dekat dia punya tiang tu randomly. Fix kan. Inilah dia punya F clamp tadi tu kan. It's very functional. Untuk kita gamkan, glue kan kepada tiang tu. Okay. And then next one kita masukkan apa ni kayu bulat tu. Next one. Kayu bulat ni kita masuk. Buat lubang dulu. Masuk kayu bulat. Dah jadi untuk hangkan kita punya handbag. Darling-darling you all ni banyak handbag ni. So, boleh lah ni. Kemas sikit lah. So, pagi ni nak bawa apa? Dah nampak kat situ senang. So, kemas. Okay. Ini yang saya katakan kayu yang half rod tadi kan. Some of this hardwood. Jadi, dia rod tu more on the outside. Tapi kadang-kadang tuan-tuan rumah ni bila dia tengok macam reput tu, dia nak abandon, dispose, dia nak ganti baru. But if we can secure this is dia punya special grain yang kata tadi, texture tu. Kita sanding sikit, very rustic nampak. Ya, nampak cantik. Ni nampak buat comfortable, buat one. Nampak dah age, dah season, dah mature. Nampak season. Kita tak perlu nak sanding sampai licin kemas macam baru. Biar dia punya texture tu retain. Nampak dia punya rustic tu, antiquity tu. Alright. Ini also back saya ini slide yang terulang ni, sorry saya lupa delete tadi. Okay, next. Okay, ni pun sama juga daripada kayu pakir ni. Saya gunakan kayu pakir yang lebih dari tu. So kita buat kotak ni, buatlah untuk tong sampah misalnya. Tapi itulah kita kena measure sikit, ambil elok kita ada satu container asing dalam tu. Jadi kita sampah tu, dan plastik pun di situ. Ini kita tutup dengan dia punya cap, apa ni, penutup dia tu. So nampak kemas itulah. Ataupun untuk other use lah, storage, letakkan toy anak-anak apa semua dengan penutupnya. Itu kayu pakir tadi kita gunakan tu. This one from pallet. Pallet yang saya ambil ni kayu getah. Betulan ada satu kedai dia pallet tu, dia let go kayu getah, dia ambil, dia bersiam dia kata. So tak apalah, saya belilah 456 ke. Lepas tu tanggalkan, you buat bench macam ni. Kayu getah ni slightly stronger and denser daripada kayu pine lah. And quite sturdy this one. So boleh tambah kat kaki bawah tu, buah lantai ke kalau nak kan. Guna kayu pakir tadi untuk letak kasut. This one very easy, quite straightforward je. Potong, assemble. So this one saya sama juga, saya try buat ni. Bukan apa, bila kita buat macam ni, this one satu bench ni lebih kurang macam satu pallet lah. Kita make use of all the kayu yang ada pallet tu. Kita utilize yang jadi kaki ada 4. Yang jadi lantai ada 4, 5, 6 macam tu. Jadi almost the whole pallet tu cukup untuk satu bench ni. Jadi senang, tak waste. Lukisan tu pun Prof boleh kongsi kan? Boleh, masalah, insyaAllah. Mudah. Saya nak dapatkan testing for ahli-ahli kumpulan ni sebenarnya, ahli grup ni. Boleh. Alright, yang ni bukan saya buat sebab kebetulan saya nampak ni rumah tempat kawan saya buat kerja tu, dia gunakan kayu sawn off juga, cip. Kayu kalau tengok tabletop dia semua kayu yang pendek-pendek, nampak tak? Dia pendek.
Lepas tu dia macam sambung je tu. Jadi this one from recycle lah ni, reuse. Yang kayu-kayu lebihan tadi. You don't need to have a very long wood to make tabletop. Kalau tengok ada gambar sebelah bawah je, yang kanan sekali tu, saya ambil sebelah bawah tu. Dia punya macam orang kata beam dia tu lah. Beam ataupun bera. Dia rapatkan sikit. To take the wood yang pendek-pendek tu tadi. Tapi tak apalah, in the end, we manage to have a very good tabletop, potong, bubuh, apa-apa. Cantik. This one dah slightly bigger project lah, kayu-kayu besar. Ini saya dapat daripada kayu construction site, scaffolding, kayu-kayu yang oversize kan, very strong. So tengok ada surf tengok ada dia panggil Zen bench. Zen bench ni Jepun punya style lah, whatever lah. Tapi ambil idea dari situ lah. And then you create lah this bench with huge kayu, very sturdy, very strong, very stable. Cuma kita pakai bolt and nut lah nak fixkan tu. Tak boleh pakai screw lah. Bolt and nut pun okey, senang. Kita bore the hole. Lepas tu get the bolt, masuk nut dengan washer, clamp, screw kan. Lekat elok lah. Tapi ni macam dah advance sikit lah untuk DIY ya Prof. Macam advance sikit lah ya. Ya, untuk DIY lah. This one mungkin terkeluar topik sebab tadi saya tulis furniture kecil. Dah jadi furniture besar. So this one almost macam the finished product lah. Very strong. Very minimalist. Dia tempat sandar pun ada 1-2 aja. Tempat duduk pun macam 3. Yang lain tu kaki dia tu lah. Yang frame frame left and right tu. Give a try. Ini pun slightly besar juga projek. Tapi still yang macam A-frame sebelah kiri tu saya gunakan kayu scaffolding juga. Kayu construction site. Dia besar size dia orang ni. Kalau 5x3, 5x2 kan. So you create that frame. So once you create that frame, so a matter of join together lah. Macam gambar sebelah kanan tu. You join together and then ready for the lantai dan tabletop tu. Ni rumah saya juga lah guna ni. Next. Boleh pergi berkelah ni nanti kat situ. Ni sama lah. Kau nak berkelah boleh. Ini masa bau-bau dulu kemas lah. Sekarang ni dah berlumut sikit lah, hujan semua kan. Tapi tak apalah, itu naturally. We don't need to nampak everything berkilat, kemas, comel, tak ada lah. Natural weathering process So itu je lah buat. Pun tak usah banyak reference kau tengok dalam internet dia punya sizes apa semua kan. Yang pentingnya kita faham dia punya prinsip dia tu. We know kita kena ada frame sebelah kiri kanan. And then kita ada join together. And then kita ada braces nak kurangkan goyang dia tu. Ada satu braces kat bawah lantai tu. Cukup lah itu. Tak apa. Rumah kucing tu pun buat sendiri ya? Rumah kucing tu belakang tu? Itu mula buat rumah kucing. Lepas tu kucing dah tak ada, hilang, dia pun pergi mana tu. So sekarang ni saya dah dismantle sikit, saya buat sebagai garden shed je lah. Buang dia punya dinding tu jadi garden shed untuk tanah-tanah. Itu pun sama lah kayu-kayu waste. Jadi bila kita ambil kayu waste ni, dia tak adalah nampak kemas, straight, forward, adalah But it has its own aesthetic lah, its own beauty. Don't worry. Don't worry. Ini just matter nak share some of the trick lah, bukanlah trick nak beri kemas sikit kita punya finishes tu. Kita gunakan, kalau kita nak gunakan screw, kadang-kadang orang tak nak nampak screw dalam kita punya kerja-kerja ni, ataupun you yourself don't like to expose the screw. Tapi to me as a DIY, it's not that bad lah, maksudnya we're honest. Kalau architecture tu kira high tech lah, tunjuk all the punya services, very honest. So, betul lah, Pompido Center semua all the services nampak. This one kayu ni kita akan buat screw dulu, buat lubang dulu. And then besar sikit daripada, just cukup untuk muatkan kepala screw tu. And then we take a drill yang kecil, screw lagi as a pilot hole.
and then we screw tadi tu, masukkan. Jadi dia akan slightly sunken into the wood. Sebab dia punya drill size tu slightly bigger yang sebelah atas tu to accommodate the size of the screw punya head, kepala screw tu. Okay, diameter yang sebelah atas tu dalam maybe 5 mm ke. Jadi bila kita screw, dia punya head will be sunken into the wood. And then kita akan gunakan kayu sebagai dowel. Masukkan dalam tu, glue semua. Lepas tu bila dah kering, kita potong, kita sand. Sanding gunakan angle grinder tu, dia akan flat surface sama dengan kayu. So dia macam we are using dowel lah to to fix dia punya wood tadi tu. Tapi in fact better ni sebab kita ada screw sebelah bawah tu. Kita screw tu memang dah kuat lah. Jadi macam dowel yang kita macam dowel kita sanding flat dengan sama surface dengan wood finishes tu. Jadi tak nampak lah screw. So nampak dowel je lah. But inside is screw. Itu one of the method lah kalau kita nak. Nampak kemas lah. Jadi kita akan nampak dia punya head of the dowel tu kan, kayu. So basically itu je sebenarnya presentation malam ni, a bit on the punya sharing lah, maybe kawan-kawan yang lain explain tu banyak teknik lagi dah. Cuma saya bolehlah share, this method which is quite straightforward lah, So itu sajalah untuk persembahan saya pertama kali ni. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan adalah certain thing yang kita boleh kongsi. Saya akui saya ni bukanlah expert, tapi very much on interest. Yang pentingnya kita ada interest tu, that will drive you to more, orang kata effort to find more, to learn more. Kalau interest tu tak ada, dia senyap mati situ je lah. So itu je. Kalau apa-apa terkasar bahasa saya tak silap, saya minta maafnya. Terima kasih, Prof. Kalau ada nak tanya, bolehlah, insyaAllah. Ya, kita berterima kasih amat seteruja dapat menerima perkongsian yang amat benar, terutamanya kepada yang DIY ni. Ini kalau macam kita sebut dari asal, kalau dia betul-betul pertukangan lah untuk perabot. Ini bukannya, ini berkaitan dengan apa yang kita boleh buat dari barang-barang terpakai dengan maklumat ataupun ilmu yang sedia ada berkaitan dengan simple konsep menggunakan bahan terpakai dan menggunakan alatan-alatan yang telah diterangkan tadi. Itu sesuatu yang amat berharga. Terima kasih. Dan lebih juga untuk kegunaan sendiri lah, Jadi kita guna untuk kita ataupun kawan, jiran, sharing macam tu lah. Tapi kalau nak go for commercial, teruskan. Mungkin ada di kalangan sana, di kalangan kumpulan yang lebih yang tukang yang profesional yang mungkin boleh buat pernikahan yang lebih baik. Tapi di sini itulah, kalau sudut itu ialah berkaitan dengan make the best of apa yang kita akan, apa yang available resources yang ada. Prof baru ambil stok kayu terpakai tadi petang tadi, dah tunjuk dah malam ni. Memang aktiviti harian ni rasanya ni, aktiviti harian. Sentiasa mencari penyelamat kayu. Kita ada beberapa soalan daripada kalangan follower kita ni. Antaranya yang kita, kalau dari construction site ni, daripada Ikram Syahidi, kalau dari construction site kita perlu minta permission developer dulu ke merembat je? Yalah, sebab kalau construction site, of course kita kena minta kebenaran. Satu, nak get into the site tu pun dia ada risiko-risiko dia. So we have to get clearance, because anything happen to intruder ke whatever, mungkin dia orang tak bertanggungjawab, site is orang kata kawasan terlarang untuk public. Tapi it's good to get the permission from contractor, ataupun bila construction site tu dah habis stage scaffolding tu, yang dah time nak dispose ke, that's the right time for you to approach contractor. Kadang-kadang contractor sendiri pun dia on dispose, so that's the best time lah kalau kita nak secure. Ataupun sebelum dia on dispose tu memang buat booking dulu ke, jumpa contractor, slow talk. I mean itu kita punya pandai-pandai lah, kita nak ensure that benda tu tak ada bad implication lah. Itu je lah. Ada yang minta nak jadi part time tu, Prof. Siapa nama dia? Bujang.
Nanti kalau saya, sebab masalah saya ni apa ni sole proprietor seorang-seorang, jadi based on hobi, kadang-kadang order-order kawan-kawan, daripada kawan-kawan je kadang-kadang suruh tu, tak adalah dapat yang quite big project. Kalau ada perlu kebetulan ada mana, insyaAllah ada yang perlu banyak apa ni item yang nak kena produce, saya kena carilah seorang bantu kan, nak meet the deadline and so on. Tapi for the time being, tapi kalau datang nak kongsi, nak bantu-bantu, insyaAllah. Kat mana tu Prof? Cuma saya kat Kelang lah. Kat Kelang. Okey. Nanti kena tinggal kalau ada siapa ada dekat kat Kelang nak datang sambil-sambil bantu, boleh insyaAllah. Ya, yalah. Kilang IKEA tak tutup lah kan? Takkan kilang tutup kan? Kilang dia lebih pada small workshop je lah. Dalam belakang rumah saya itu je lah. Okay, ada soalan lagi satu. Azari ni tadi tanya, apa nasihat Prof tentang orang yang degil nak guna grinder sebagai gergaji tu? Apa nasihat? Oh, the grinder, that one memang very dangerous, you know. Yang grinder memang ada, dia jual apa ni mata gergaji yang 4 inci tu kan. That one is extremely dangerous sebab you have to hold very tight, and then kita dah ada experience barulah. Tapi tu pun saya rasa, because I tried dulu when at the early stage tu saya try guna. Dia ada jump, dia ada kick off. Kadang-kadang kita letak tu dia akan terplanting, dia akan discharge, dia terplanting ke muka kita. Kadang-kadang takut dia yalah, the grind is so, the speed is so high kan. So yalah, very dangerous and tajam. So the best advice I rasa, make sure don't ever try lah unless you are really experience pun saya still masih lagi don't quite agree to use that unless you have on kata complete accessories that make sure that you are safe. Itu boleh lah nak direkomendkan, tapi try to avoid lah, you know. Try other alternative lah untuk potong kayu kan. Of course kita ada various alternative daripada gunakan grinder letak mata gergaji bulat tu 4 inches wide. I know that one, but it's dangerous. As a reminder, please avoid that. Okay, baik. Ada juga soalan di sini. Terima kasih tadi soalan tu, soalan yang bagus ya. Peringatan kepada yang lain, jangan gunakan grinder sebagai gergaji, amat berbahaya. Please ya. Namanya geng-geng DIY inilah ya. Kita Please, ada soalan di sini, saya berniaga bas sekolah masa PKP, saya tak ada income, tahun lepas 8 bulan tak ada gaji, sedih pula cerita ni. So Masya Allah, start first PKP saya mula buat perabot. Masya Allah, tu dia. Nanti kita hubungilah beliau kalau mana tahu ada perkongsian yang boleh dilaksanakan. Ada dari sini Ikram Syahidi kata, software apa yang Prof guna untuk buat gakaran ni? So apa dia tu? Ini SketchUp dalam Google, kadang-kadang ada, I tengok boleh download free, you know, daripada Google SketchUp kan. Google SketchUp ni quite easy lah, you know. Ada tutorial dalam YouTube semua. It's good, you know, kalau you buat. Dia untuk furniture, sebab kayu benda SketchUp ni dia banyak on straight line. Dia bagusnya dia akan buat 3D, dia extrude 3D jadi mudah. Rahmat tahu kan. But make an effort lah kalau kita belum biasa ke ataupun nak belajar ke, give a try. Once kita dah saya pun tak expert, saya lebih pada self taught je. Masuk kawan-kawan kata, tolonglah try SketchUp. I think it's easy, and sebab have AutoCAD apa semua tu is good, tapi it has a different function which is quite complicated lah for me, you know. Dia punya instruction maybe now it's slightly easier, but dulu dia ada command pelik-pelik kan, which is susah. But SketchUp I find it quite easy, so saya recommend lah kalau siapa-siapa yang nak belajar, give a try. Lepas tu kalau tak boleh tak apalah, but give a try dulu. It helps a lot, bantu. Google tak sponsor Prof Dia tak sponsor. Dia tak sponsor. Sorry lah, ini commercial. Sekarang but they allow for some free apa ni download. Give a try. Especially kalau student memang percuma lah boleh pakai, tak percaya. Student dia ada computer school. Tapi student at one time insyaAllah tak apa happy sebab dia orang banyak konsep. But it depend on how you present lah. Macam kalau you can present in detail how the wood are joined, you know, of course it helps a lot.
Okay, soalan terakhir ni mungkin. Kalau tukang kat rumah ni, ini Johnson punya soalan dia cheeky sikit. Jiran tak komplain bising ke? Jiran. Oh, yalah Prof, tak ada saya jiran. alhamdulillah kebetulan rumah saya ni dia slightly away from neighbor. Jadi that is the ni tak ni sangat. Cuma saya manage to secure cukup duit untuk beli yang circular saw tu, meter saw tu, yang induction motor dia panggil. Induction motor ni dia senyap sikit. Okay. Jadi cuma dia punya harga tu lebih sikit. Tapi kalau yang kawan-kawan yang ada apa ni neighbor mungkin ganggu bising kan, try to find machine yang run on induction motor ataupun yang gunakan bateri. Bateri tu dia tak kuat sikit. Kalau yang apa dia panggil brush apa entah tu kan, yang tu memang kuat bising. Best. Itu. Okay. Ataupun belt driven, ada juga yang tu kan belt driven. Belt driven sebab dia akan motor lain dia akan pusing tu. Kalau yang normal one I agree it's quite noisy. Memang kalau kita buat kerja pun bila we feel our neighbor is not happy, then kita pun quite reluctant lah. You find it, you have to take care on that part jugalah kan. Penting tu kejiranan tu, jaga jiran. That's right, betul. Keamanan semua. Mungkin terakhir sini sedikit ada satu lagi last saya akan panjangkan pada Prof. Penjagaan kayu yang biasa untuk outdoor ni, apa yang daripada Bujal ni sekali lagi, apa penjagaan kayu untuk outdoor usage, untuk kegunaan di luar ni, apa yang terbaik yang biasa dia macam ni. Kalau untuk outdoor kita tak recommend gunakan pine wood. Pine wood ni walaupun kita buat treatment proper, cat ke whatever, tapi dia ada certain orang kata absorption of water, dia akan serap juga air. Bila kayu ni nombor satu musuh dia sebenarnya air. Kadang-kadang kita tak tahu. Bila air masuk, then the rot begin. So the best thing kalau kita guna pine ni, try to use indoor lah ataupun semi protected. Jangan totally exposed to hujan panas kan, dia tak akan kekal lama, Tapi kalau kita dah orang kata ready, tak kisahlah, dalam 2 tahun lagi aku buat baru, something like that. I mean, itu tak ada apa-apa lah. Tapi kalau kita niat kita nak gunakan lama apa semua, mungkin a bit disheartened lah to find after some years, few years dia dah start to rot. Dia ada few coating lah, kalau kita pergi kat kedai-kedai kayu ni, dia akan ada cat, ada ni. Cuma kalau cat tu kita kena ada primer dulu, bubuh undercoat dulu, lepas tu baru cat, kering, tunggu kau dapat 24 jam lepas tu dah kering tu baru another layer. Jadi few layer tu that may help a little bit lah to to provide longer life to the furniture tadi kan. Tapi you cannot stop. The best kalau untuk outdoor, try to get hardwood lah. Wood. Okay. Ada komen and juga also try to avoid that. And also end grain. Kadang-kadang bila kayu ni dia suka masuk sebelah end grain. Kalau kita ada tiang misalnya, kalau dapat kita ada certain capping ataupun metal cap ke, tutup yang bahagian top grain and grain tu. Jadi bila air hujan dia tak masuk melalui end grain. Sebelah tepi dia susah masuk. Dia yang cepat masuk capillary, the end grain. Ataupun yang tu cat lebih sikit layer dia. Tu je lah yang saya boleh kongsi. And then various type of coating lah. You can go to kedai-kedai cat. They have so many different type. But all function is to reduce water penetration lah. Wah, terima kasih. Kita amat bertuah hari ni dapat perkongsian yang amat bernas, amat berpenuh informasi dan juga pengalaman yang saya rasa memang untuk kumpulan DIY ni memang very good Prof. Terlalu InsyaAllah. Jadi kami daripada pengurusan di sini, penganjur, mengucapkan ribuan terima kasih kepada mantan Profesor Madya Amran Abdul Rahman, pensyarah di Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur FSPU. Saya ingat ramai di luar sana tu bekas pelajar yang kenal yang InsyaAllah rindu dengan student. Ya, di situ, di situlah
semoga kita dapat bersua lagi di mungkin sesi yang depan, kongsian lebih kurang sama, kongsian yang berbeza. Dan di situ dari pihak penganjur, daripada tukang apa hari ini ya, dan juga Baripay dan Yayasan Tafiz Anisa, thank you very much. Terima kasih kepada Prof Amran, dan juga kalau kita ingat keluarga lah yang sama-sama menjayakan projek DIY di rumah tu. Mereka pun perlu cope dengan bunyi bising juga kan. Seperti yang disebut tadi. Dan kepada semua warga tukang apa hari ini, kepada pendengar dan juga viewer di luar sana, sesi sembang santai ini, anjuran grup tukang apa hari ini, kita bersiaran kali ini waktu yang berbeza ya. Sebelumnya di belah petang, kali ini kita mula selepas 9 malam. Hopefully kita dapat feedback lah daripada pembaca semua, dan juga kepada ahli dan kumpulan daripada page tukang apa hari ini. Sekiranya ada maklum balas, sila tuliskan di sana, hubungi pihak admin. Semoga kita sama-sama memperbaiki sesi perkongsian yang kita jalankan pada ini. Dan dengan itu, terima kasih sekali lagi kepada Prof Amran Abdul Rahman, mantan Profesor Madya di UiTM. Kami mohon ampun yang maaf sekiranya terdapat kelemahan daripada awal dari akhir ini, dan segala yang baik itu dari Allah SWT. Kekurangan itu kekurangan kami sendiri. Semoga kita jumpa lagi di lain minggu hadapan, insyaAllah dengan program yang lain. Kita akan warkan dalam kumpulan. Kepada yang belum lagi menjadi ahli, sila kumpulannya FB tukang apa hari ini, tu fikirkan akronim dia itu TAHI kecil ya. Dan dia macam UiTM lah, I dia kecil ya. Lepas tu kita juga ada di page tukang apa hari ini. Kepada yang belum jumpa lagi page tu, sila cari dan like lah dan follow page kita. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.